Selamat datang ke channel Kronologi Seram, channel yang memaparkan dan menceritakan kisah-kisah seram dan misteri dari pelbagai sumber. Jangan mudah percaya dengan kisah yang didengar. Anggap sahaja semua kisah yang didengar adalah hiburan untuk anda. Pernahkah anda mengalami sesuatu yang aneh ketika memancing? Mungkin terdengar suara yang tidak sepatutnya, terlihat bayangan yang tidak dikenali, atau merasakan kehadiran sesuatu yang membuat bulu roma anda berdiri. Dalam video kali ini, kita akan mendengar 3 kisah seram tentang pemancing yang diganggu makhluk gaib semasa memancing. Duduk santai, tetapi jangan lupa tengok kiri dan kanan. Siapa tahu ada yang sedang memerhatikan. Kisah pertama ini diceritakan oleh seorang pemancing tegar bernama Amin. Kejadian seram ini berlaku lebih kurang 2 tahun yang lalu. Ketika itu, Amin memutuskan untuk mencuba nasib di sebuah tasik terpencil yang terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Ketika dia tiba pada waktu pagi, tasik itu kelihatan damai, dikelilingi kabus tipis dan bunyi burung berkicauan. Namun, Amin pernah mendengar penduduk kampung berbisik tentang misteri yang menyelubungi tasik itu. Amin yang tidak percaya kepada cerita karut, mula memasang kailnya dan mengabaikan cerita yang didengar. Seharian berlalu dengan tenang. Tetapi ketika matahari mula terbenam, suasana bertukar seram. Angin yang sebelumnya lembut kini menjadi dingin dan suasana hening terasa berat. Ketika dia bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba kedengaran suara halus, seperti suara tangisan perempuan yang datang dari arah tengah tasik. Amin berhenti sejenak, cuba memastikan pendengarannya. Suara itu perlahan-lahan bertukar menjadi esekan dan semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang merayu, meminta pertolongan. Mata Amin liar mencari di sekeliling tasik, tetapi tiada apa-apa yang kelihatan selain air yang gelap. Jantungnya mula berdegup kencang, tetapi dia cuba menenangkan dirinya dengan berfikir ia mungkin hanya ilusi. Ketika dia menarik tali pancingnya untuk kali terakhir, dia merasakan satu tarikan kuat yang hampir menariknya ke dalam air. Dengan penuh tenaga, dia menarik tali itu, dan alangkah terkejutnya dia apabila melihat sesuatu yang putih tersangkut pada mata kailnya. Ia kelihatan seperti sehelai kain putih lusuh, basah dan penuh dengan lumpur. Tiba-tiba, suara tangisan tadi berubah menjadi jeritan tajam yang menusuk telinga. Jeritan itu bergema, seolah-olah datang dari semua arah, membuatkan Amin tergamam. Dalam keadaan cemas dan takut, dia menyadari bahawa air tasik di sekelilingnya mula bergelombang dengan sendirinya, meskipun tiada angin kencang. Amin mula berasa seram sejuk, tetapi perkara yang lebih menakutkan berlaku. Dari dasar tasik, bayangan hitam perlahan-lahan muncul, membentuk sosok seperti seorang wanita. Wajahnya kabur, tetapi matanya yang gelap dan kosong jelas menatap Amin. Dalam keadaan panik, Amin melepaskan pancingnya, melarikan diri dengan sekuat tenaga sambil terdengar bunyi ketawa menyeramkan dari arah tasik. Setibanya di warung yang terdekat, Amin duduk dengan wajah yang pucat dan cuba untuk menenangkan diri. Salah seorang penduduk kampung bertanya kepada Amin apa yang berlaku pada dirinya. Amin mula menceritakan apa yang terjadi ketika dia sedang memancing. Seorang penduduk kampung, boleh digelar orang lama di kampung itu,
memberitahu bertahun-tahun lalu seorang wanita muda mati lemas di Tasik itu selepas ditinggalkan oleh tunangnya. Mayatnya tidak pernah ditemui, tetapi ada yang percaya rohnya masih menunggu, mencari jiwa untuk menemaninya di dasar Tasik. Selepas kejadian itu, Amin tidak pernah lagi kembali ke Tasik itu, tetapi dia masih terbayang-bayang jeritan dan sosok hitam itu di dalam mimpinya. Kisah kedua bermula dengan pengalaman sekumpulan 5 sahabat, iaitu Amir, Hakim, Hisham, Daniel dan Faiz. Mereka merancang untuk memancing di sebuah kawasan laut terpencil yang terkenal dengan hasil tangkapan yang lumayan. Mereka menaiki bot sewa pada pagi hari yang dipandu oleh seorang tekong tua bernama Pak Din. Sebelum berangkat, Pak Din berpesan, jangan terlalu jauh ke arah barat. Tempat itu ada pantang larangnya. Namun, amaran itu hanya dianggap cerita kosong. Menjelang tengah hari, mereka masih belum mendapatkan hasil tangkapan yang dapat memuaskan hati mereka berlima. Hakim yang mula tidak sabar dengan keadaan itu mencadangkan mereka bergerak lebih jauh ke arah barat dengan alasan kemungkinan di sana kita akan dapat lebih banyak ikan dan lebih besar. Rakan-rakan Hakim yang mula rasa benda yang sama bersetuju dengan cadangan Hakim itu. Akan tetapi, tekong tua itu menolak kerana tahu keadaan di sana dan apa yang sedang menunggu. Tetapi atas desakan mereka berlima, akhirnya Pak Din mengalah dan berdoa supaya tiada apa-apa yang terjadi. Sesampainya di lokasi, suasana mula berubah. Air laut yang sebelumnya tenang mulai bergelora. Langit yang cerah perlahan-lahan diselubungi awan gelap. Namun, mereka berlima yang masih bersemangat tidak menghiraukan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka dan menganggap itu perkara biasa. Pak Din sebagai tekong lama di perairan itu mula rasa cemas dengan keadaan yang berlaku, tetapi dia hanya mendiamkan diri. Mereka melemparkan joran masing-masing dan mula memancing. Dalam masa beberapa jam, mereka berlima masing-masing mendapat hasil yang banyak dan rasa teruja mula menyelubungi mereka. Sedang mereka bergembira dengan hasil tangkapan yang banyak, mereka tidak menyedari sesuatu sedang memerhatikan mereka dari jauh. Ketika matahari mula terbenam, Faiz yang sedang asyik menguruskan peralatan mancingnya di dalam kotak, tiba-tiba dia melihat joran pancingnya seperti disentap oleh sesuatu yang besar. Ini pasti ikan kerapu gergasi, jeritnya gembira. Namun saat dia menarik, sepasang tangan yang berlumuran lendir muncul dari permukaan air, menggenggam tali pancingnya. Faiz yang tergamam melihat situasi itu hanya mampu berdiri dan melihat. Di saat Hafiz yang sedang bingung melihat tangan itu, tiba-tiba tangan itu menyentap joran Hafiz dengan kuat, membuatkannya terdorong dan terjatuh ke dalam air. Amir yang menyaksikan kejadian itu segera terjun ke dalam air untuk menyelamatkannya. Tetapi selepas Amir masuk ke dalam laut, dia tidak dapat mencari Faiz. Faiz seolah-olah hilang di telan lautan. Selepas mereka menarik Amir naik ke atas bot, keadaan menjadi panik. Tiba-tiba, bot mereka bergoyang kuat. Dari air yang berombak, muncul sesosok makhluk berwajah pucat dengan mata kosong. Rambutnya panjang dan basah, kulitnya seperti bersisik. Makhluk itu senyum menyeringai ke arah mereka, lalu kembali ke dalam laut. Pak Din yang melihat keadaan itu dengan segera pergi ke tempat pengemudi bot dan cuba menghidupkan enjin bot.
sedang mengalami kerosakan. Sementara itu, di bahagian depan bot, Daniel dan yang lain melihat bayangan hitam besar berenang mengelilingi bot mereka. Suara nyanyian sayup-sayup kedengaran, seolah-olah makhluk itu ingin mengumpan mereka untuk melompat ke dalam laut. Pak Din membaca doa dan melaungkan azan dengan suara tegas, meminta perlindungan daripada Allah. Dengan susah payah, Pak Din dan Daniel membaiki bot. Akhirnya enjin bot hidup kembali. Mereka segera memecut meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar suara Faiz memanggil dari jauh, "Tolong aku." Namun, Pak Din menahan mereka. "Itu bukan Faiz. Jangan pandang ke belakang," katanya. Setibanya di darat, ketika mereka turun dari bot Pak Din, mereka berempat dapat lihat kesan cakaran seperti kuku tajam di bahagian tepi bot Pak Din. Mereka segera melaporkan kes kehilangan Faiz pada pihak berkuasa, tapi sehingga kini Faiz tidak pernah ditemui. Akhirnya kawasan itu ditutup oleh pihak berkuasa kerana dilaporkan banyak kejadian aneh yang berlaku. Kabar angin mengatakan kawasan itu dihuni oleh roh penendam yang menguasai lautan, menuntut korban dari sesiapa yang berani mengganggu ketenangan mereka. Sehingga hari ini, mereka berempat masih merasa bersalah atas kehilangan kawan mereka Faiz. Persoalan yang selalu bermain di minda mereka jika teringat kejadian menyeramkan itu adalah suara minta tolong. Adakah itu Faiz? Patutkah mereka mengabaikan suara panggilan itu? Jika anda berada di situasi mereka berempat, adakah anda akan desak Pak Din untuk berpatah balik untuk menyelamatkan rakan anda atau berlalu pergi? Tinggalkan pendapat pandangan anda di ruangan komen. Kisah terakhir pada malam ini diceritakan oleh seorang pemancing tegar bernama Farid. Beliau sering melakukan aktiviti memancing, tidak kira tempat dan masa. Bagi Farid, aktiviti ini juga dapat menghilangkan tekanannya semasa di tempat kerja. Peralatan memancing yang sentiasa tersedia di dalam kereta memudahkan Farid untuk memancing jika dia terasa hendak pergi memancing. Pada suatu malam, Farid pulang dari memancing di sebuah lombong tinggal yang diceritakan penuh dengan kisah seram. Tempat itu sunyi dan terpencil, dikelilingi hutan yang gelap. Walaupun sering mendengar pelbagai cerita seram tentang lombong tersebut, Farid tidak peduli. Fokusnya hanya untuk mendapatkan ikan-ikan besar yang ada di kawasan itu. Setelah beberapa jam memancing, Farid berpuas hati dengan hasil tangkapannya. Lalu Farid menyimpan semua peralatan memancingnya dan bersiap untuk pulang. Ketika sedang menyimpan peralatan, Farid bergumam sendiri, "Tempat best macam ni, cakap ada hantu." Ketika dia memandu dan hendak keluar dari kawasan lombong itu, bau bunga kemboja yang kuat tiba-tiba menusuk hidungnya. Farid mula merasa tidak sedap hati, tetapi dia memaksa dirinya untuk bertenang. Dia beranggapan mungkin bau itu datang dari hutan yang berada di situ. Namun, ketika dia dalam perjalanan, Farid terasa seolah-olah di bahagian tempat duduk belakang seperti ada orang yang sedang duduk. Setiap kali Farid cuba untuk melihat ke cermin pandang belakang, tiada apa-apa yang Farid lihat. "Mungkin perasaan aku je ni," kata Farid. Setibanya di Pangsapuri, tempat dia tinggal, Farid meletakkan keretanya di tempat parkir dan mengambil hasil tangkapannya di bahagian belakang. Ketika Farid berjalan menuju ke arah lift,
bau bunga kemboja tersebut muncul semula, kali ini lebih kuat. Farid tetap cuba untuk menenangkan dirinya dan mula berjalan lebih cepat. Sedang dia berjalan menuju ke lift, Farid terasa seperti ada mata yang sedang memerhatikannya. Farid mula rasa meremang. Bulu romanya tegak berdiri. Sewaktu tiba di depan lift dan sedang menunggu lift sampai, dari ekor matanya dia melihat seperti ada yang sedang menjenguk dari tepi tembok. Saat dia menoleh, alangkah terkejutnya Farid apabila dia melihat sebahagian kepala makhluk yang seperti Pontianak sedang menjenguk dirinya. Dengan rambut yang kusut, menutupi bahagian muka dan panjang hingga ke lantai. Farid memalingkan pandangan dan beristighfar berkali-kali. Sesampainya lift di tingkat bawah, dengan segera Farid masuk ke dalam lift tanpa menoleh ke belakang dan meraba tombol lift untuk segera menutup pintu lift. Selepas pintu lift tertutup, dengan segera Farid bersandar di bahagian belakang lift untuk menenangkan dirinya dan membaca doa-doa yang dia ingat. Setibanya di tingkat 9, tingkat di mana rumahnya berada, Farid segera keluar dari lift dengan keadaan tergesa-gesa menuju unit rumahnya. Namun, kejadian seram tadi masih belum berakhir. Sewaktu Farid berjalan di koridor yang panjang menuju unit rumahnya, Farid terhenti di hujung lorong pada bahagian tangga kecemasan. Sekali lagi muncul makhluk yang sedang menjenguk. Tetapi kali ini Farid melihat makhluk itu dengan perlahan-lahan menunjukkan dirinya. Farid yang tidak ingin menunggu lebih lama, dia menundukkan pandangannya ke lantai dan segera menuju ke unit rumahnya. Ketika sedang membuka kunci pintu pada rumahnya, Farid dapat merasakan makhluk itu sudah keluar sepenuhnya dan sedang menuju ke arahnya dengan perlahan. Setelah masuk ke dalam rumah, dengan segera Farid menutup pintu dan kunci dari dalam. Malam itu, Farid tidak dapat melelapkan mata. Terdengar seperti ada orang yang berjalan di luar rumah dengan menyeret kakinya. Bau bunga kemboja masih sama-samar terhidu di dalam rumahnya, seolah-olah makhluk itu sedang mundar-mandir di kawasan depan rumah Farid. Pengalaman itu sudah cukup membuatkan Farid yakin bahawa dia telah membawa sesuatu bersamanya dari lombong tersebut. Bukan hanya ikan yang besar dan banyak, tetapi juga makhluk yang tidak diundang. Sejak malam itu, dia tidak pernah lagi menjejakkan kaki ke lombong tersebut kerana takut perkara yang sama akan berulang. Terima kasih kerana telah menonton hingga ke penghujung video. Jika anda berminat dengan konten-konten seram, misteri dan aneh, jangan lupa subscribe ke channel Kronologi Seram. Anda juga boleh kirimkan kisah seram anda di kronologiseram@gmail.com atau komen idea-idea yang menarik untuk saya buat. Sekian, terima kasih.